Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah memberkati dan majlis kita dapat berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Akhirul Ustaz. Tafadhal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bunda Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah redha apa yang telah kita lakukan dan juga Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Oi, tadi siapa yang jadi ni? Bukan Bunda Moderator ke? Kanda. Baik. Baik, insya-Allah untuk hari ini kita akan baca hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya berkaitan tentang rumah tangga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini dan mungkinlah sepanjang saya di Mekah ni saya tak bawa kuliah sirah sebab saya tak bawa kitab sirah. Jadinya kita akan baca beberapa hadis daripada rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadis ni menjadi pengajaran kepada kita, petunjuk kepada kita semua, insya-Allah. Ala kulli hal, saya hanya live daripada bilik. Dari tadi dengar Bonda Norini kata live depan Kaabah. Tak, saya tak live depan Kaabah lah. Saya live dekat bilik saja. Okey. Sebab apa? Bukan tak live depan Kaabah. Risau saya tak ada data, takut tengah-tengah live nanti mati pula kan, terputus line dan sebagainya lah. Jadi saya pakai wifi hotel je lah. Okey. Baik, untuk hari ni kalau ada ibu-ibu yang memiliki buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi tu, boleh tengok hadis yang pertama, iaitu hadis Ustaz, maaf Ustaz, buku yang mana Ustaz? Warna biru? Buku yang purple yang pertama sekali tu. Okey, baik, terima kasih. Muka suratnya. Muka surat yang ketiga tu yang pertama. Okey, kalau ada yang boleh tunjuk lagi baik kan. Kalau ada yang boleh tunjuk. Okey, baik. Hadis yang pertama. Hadis ni bercerita berkaitan tentang di antara Nabi SAW dan juga para isteri Nabi pun ada berselisih faham. Adanya perselisihan faham di antara suami dan juga isteri. Saya suka ingatkan kepada ibu-ibu, dalam hadis-hadis berkaitan keluarga Nabi SAW, nak tunjukkan kepada kita perkahwinan ni adalah sesuatu yang realistik. Okay? Sesuatu yang realistik, iaitu ada masa muka, ada tertinggi suara, ada sedikit perselisihan. Itu adalah perkara yang realistik di dalam perkahwinan. Dan dalam hadis Nabi tentang perkahwinan dan rumah tangga Nabi, dia bukan soal idealistik. Dan saya rasa inilah keistimewaan baginda Nabi SAW. Okay? Sebab melalui hadis-hadis ni kita akan belajar sesuatu. Sebab selalunya orang dia suka dengar daripada Nabi ni cerita-cerita berkaitan tentang mukjizat Nabi lah. Itu kita tak nafikan kan. Nabi naik malam Isra Mi'raj, Nabi dijalankan oleh Allah,
tangan Nabi keluar air kan. Memang itu adalah perkara-perkara yang kita suka dengar. Tetapi yang lebih manis kita dengar apabila kehidupan Nabi itu sama macam kehidupan kita dan kita boleh belajar daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Sesuatu yang realistik dan lebih manis lagi apabila cerita ni adalah diceritakan oleh isteri baginda Nabi SAW. Maksudnya isteri Nabi yang kita kata menunjukkan watak-watak mereka dalam rumah tangga. Mereka lah yang berkongsi dengan para sahabat Nabi dengan tujuan sebagai teladan. Dengan tujuan sebagai pengajaran. Okey? Bukan Nabi cerita. Kalau Nabi cerita macam nak membuka aib isteri-isteri baginda. Tapi yang cerita ini adalah isteri Nabi sendiri. Kalau Aisyah yang buat perangai, Aisyah yang cerita. Kalau Hafsah yang buat perangai, Hafsah yang cerita. Kalau Zainab yang buat perangai, Zainab yang cerita. Tujuan mereka bercerita adalah sebagai tujuan dan teladan kepada kita semua. Dan bila kita dengar hadis-hadis ni nanti, kita tak akan mudah terasa, oh perangai isteri saya macam ni, oh taklah jahat lah. Istilah kita taklah jahat. Oh taklah sampai derhaka pada suami kan. Sebab isteri Nabi pun macam tu juga. Oh suami saya perangai macam ni. Oh Nabi pun macam tu. Oh sama juga. Tak ada, kita akan tak rasa jauh dengan Nabi. Bahkan hadis-hadis ini akan membawa kita rasa dekat dengan baginda Nabi SAW. Dan kita semua akan akui Nabi ni adalah uswatun hasanah. Teladan kepada kita semua. Okey, yang angkat tangan ni nak tanya soalan ke macam mana ni? Baik. Saya bagi ruang dulu. Ada nak tanya ke? Nampak ada yang angkat tangan tadi bukan? Okay, kalau tak ada tak apa, kita start kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, hadis daripada An-Nu'man radhiyallahu an. Hadis daripada Umar Khattab. Kata Umar Khattab, wa kunna ma'syaral Quraisy naghlibun nisa. Kata Umar Khattab, dahulu aku ini berbangsa Quraisy, naghlibun nisa, dan kami ni orang Quraisy adalah bangsa yang menguasai orang perempuan. Apa maksud bangsa yang menguasai orang perempuan? Iaitu dalam kalangan bangsa Quraisy dan juga bangsa Ansar. Maksudnya orang Mekah dengan orang Madinah tak sama dia punya latar belakang dia. Orang Mekah latar belakang dia, isteri memang patuh 100% apa yang dikatakan oleh suami dia. Apa suami kata memang para isteri orang Mekah akan dengar. Ini watak orang Mekah. Tapi kata Umar Khattab, falamma qadimna 'alal ansar idahum qaumun taghlibuhum nisa'uhum. Tapi dia kata apa? Apabila kami telah sampai dan kami telah bertemu dengan orang-orang Ansar, orang Madinah pula, kami rasa macam keliru lah. Sebab apa? Sebab orang Madinah, wanita mereka menguasai kaum lelaki. Maksudnya kaum wanita Madinah pula ada hak bersuara di hadapan para suami mereka. Di sini menunjukkan kepada kita perbezaan kalangan orang Mekah dan juga perbezaan kalangan orang Madinah. Okey, beza dia kan. Beza orang Mekah dan orang Madinah. Dan boleh ke para isteri ni bersuara di hadapan suami dia ataupun tinggikan suaranya di hadapan suaminya? Hukumnya adalah dibolehkan. Adalah kerana apa? Sebab kalau perkara ini tak dibenarkan, sudah tentulah Nabi SAW sendiri yang akan melarang perbuatan tersebut. Okay, sudah tentulah Nabi sendiri yang melarang. Kenapa kamu meninggikan suara macam ni kepada suami-suami kami? Tak pernah jumpa pun hadis tersebut. Bahkan isteri Nabi SAW sendiri pernah bermasam muka dengan Nabi, bahkan pernah meninggikan suara di hadapan baginda Nabi SAW. Hadis ni kita akan jumpa selepas ini. Okay? Jadi kita tengok, Umar cerita, watak orang Mekah, lelaki menguasai wanita. Wanita tak cakap apa-apa, tak boleh bersuara depan suami. Tapi watak orang Madinah, para isteri bersuara di hadapan suami dan para isteri boleh cakap apa sahaja di hadapan suami. Okay, ini disebutkan oleh Umar Khattab. Kemudian, fatafiqa nisa'una ya'khudna min adabin nisa'il ansar. Fasihtu 'alal imra'ati faraja'tani fa'anqartu an turaji'ani. Baik, lalu kata Umar Khattab, maka sedikit sebanyak isteri kami ini terikut-ikut dengan kebiasaan wanita-wanita Ansar. Maksudnya bila mereka dah berhijrah, wanita-wanita Mekah yang sebelum ni dengar cakap suami sekarang dah berubah. Sebab terikut-ikut dengan budaya orang-orang Ansar. Iaitu para wanita Mekah dah
mula berani bersuara seperti mana para isteri ataupun para wanita orang-orang Ansar, orang-orang Madinah. Lalu kata Umar Khattab, satu hari aku memarahi isteriku namun dia menjawab balik. Fasihtu ala imraati faraja'atani. Iaitu kata Umar Khattab, satu hari aku marah isteri aku. Lalu faraja'atni, maka isteriku marah aku balik. Ya Allah. Dia nak kata apa? Adakah isteri Umar Khattab derhaka pada dia? Sudah tentu tidak. Sebab bila marah ke isterinya jawab balik. Bukan marah lah, maksudnya jawab balik. Lalu kata Umar Khattab, aku tidak boleh terima tindakannya itu yang membangkang aku. Lalu apa kata dia? Tengok Allah kata Umar Khattab, faqala, maka isteriku berkata, walima tunkiru an uraji'ak fa wallahi inna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam liyuraji'nah. Dia kata, kenapa tidak aku boleh kira menjawab apa yang kamu katakan? Kenapa tidak aku boleh bangkang apa yang kamu katakan? Sedangkan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akan menjawab mulut dengan baginda Nabi. Bahkan salah seorang mereka, wa inna ihdahunna la tahjuruhu al-yawm hatta al-lail. Kata isteri Umar Khattab, bahkan salah seorang dari isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tidak bertegur dengan Nabi sehingga pada waktu malam. Maksudnya daripada pagi sampai malam ada sebahagian isteri Nabi tak bercakap dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing kira bermasam mukalah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Paragraf pertama ni kita belajar ada beberapa perkara. Satu iaitu perbezaan budaya antara orang Mekah dan juga orang Madinah. Yang kedua menunjukkan kepada kita suami ada hak bercakap kepada isteri dan isteri pun ada hak untuk cakap kepada suami. Yang ketiga iaitu para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bukan sekadar mereka pernah melawan bercakap dengan Nabi, against Nabi, bukan sekadar itu, bahkan isteri-isteri Nabi SAW pun pernah bermasam muka. Ini asal garam rumah tangga kan. Pernah bermasam muka sampai tak bertegur dengan Nabi ni sehinggalah menjelang waktu malam. Ni nak cerita realistiknya perhubungan suami isteri di dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadinya bila Umar dengar, Umar terkejut. Okey, sebelum tu, kenapa Umar tak tahu? Biasalah, ini orang perempuan ni. Ini orang perempuan. Umar tak tahu pun sebab Nabi tak cerita. Lelaki memang takkan cerita tentang rumah tangga dia. Jarang-jarang lah. Tapi kalau orang perempuan cepat saja sampai. Kata tak? Orang perempuan cepat saja maklumat tu sampai. Saya ni dengan Nabi macam ni lah. Saya dengan suami saya macam ni lah. Cepat berita ni sampai. Tapi lelaki tahu tak? Lelaki jarang-jarang tahu. Lelaki ni jarang-jarang tahu. Ini biasalah. Sebab itu isteri Umar tahu. Isteri Rasulullah pun buat macam tu. Sebab itu Umar Al-Khattab pun dia terkejut. Lalu kata Umar Khattab, fa'afza'ani faqultu khabat man fa'ala minhunna bi'azim. Kata Umar Khattab, aku terkejut, dia kata. Aku terkejut. Lalu aku pun berkata, malanglah sungguh siapa yang buat seperti itu kepada Nabi SAW. Maksudnya, siapalah isteri Nabi ni sudahlah dapat berkahwin dengan Nabi, sudahlah menjadi ummahatul mukminin, dia ada kesempatan hidup bersama dengan Nabi tapi tak nak bersua muka, tak nak bercakap dengan Nabi SAW sampai waktu malam. Orang ni memang malang lah. Tapi dia tak tahu rupa-rupanya yang buat perangai itu adalah Hafsah binti Umar Khattab. Iaitu anaknya sendiri. Ini cerita tentang anak Umar ni yang pernah buat perangai seperti itu. Okey, baik. Ibu-ibu yang rahmatullahi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya nak lanjutkan, saya nak ceritakan kepada ibu-ibu. Selalu kita dengar para isteri ni dia nusyuz kepada suami kan. Kalau kita belajar dalam bab nusyuz, kita akan dengar isteri ni derhaka kepada suami. Tapi dalam zaman moden hari ini, boleh juga suami ni nusyuz kepada isteri. Iaitu suami pun boleh jatuh derhaka kepada isteri. Apa maksud derhaka dekat sini? Iaitu masing-masing tidak memberikan hak-hak masing-masing kepada pasangan masing-masing. Contohlah, isteri akan nusyuz kepada suami apabila isteri ni enggan taat kepada suami dia. Itu hak suami yang isteri kena tunaikan, iaitu taat kepada perintah suami.
Tapi dalam masa yang sama, kita jangan lupa hak isteri kepada suami adalah untuk dicintai dan hak isteri kepada suami ini adalah untuk dikasihi. Okey, yang ini adalah hak yang zahir dan batin perlu dipenuhi. Hak zahir dan hak batin itu perlu dipenuhi. Kalau suami tak tunaikan, hati-hatilah sebab kat situ ada hak isteri kepada kita. Maksudnya macam mana? Iaitu suami ni balik kerja dia sibuk dengan smartphone dia kan. Dalam grup WhatsApp dia sibuk macam-macam. WhatsApp ni lah, media sosial ni, media sosial. Sampai isteri dia kata, "Bang, saya duduk sebelah abang ni macam tunggul lah. Abang ni tak nampak pun saya." Yang itu waktu tu suami kena cepat-cepatlah tutup handphone, berikan perhatian kepada isteri. Sebab itu adalah hak isteri kepada suami. Supaya diberikan perhatian, dikasihi dan juga diberikan kasih sayang. Okey, jadinya kalau suami tahu hak dia dan kalau isteri tahu hak dia, percayalah semua perkara ni akan selesai. Rumah tangga akan jadi lebih bahagia. Kita ada give and take lah di dalam keluarga kita. Kalau tidak, suami hanya minta saya nak dikasihi je. Isteri pula dia minta untuk dikasihi saja, untuk ditaati saja. Tapi hak isteri tak ditunaikan. Ataupun isteri pula minta dikasihi saja. Hak suami untuk ditaati tak ditunaikan. Hati-hatilah sebab dalam pasangan kehidupan ni masing-masing ada tanggungjawab masing-masing dan masing-masing ada hak masing-masing. Okey. Baik, saya tengok je soalan Okey, pelik sebab suami ni wanita Quraisy, tak pernah bantah bersuara. Semua follow je apa suami kata. Okey. Saya nampak lelaki keluarga Mekah ni, orang-orang yang Mekah seperti mana zaman Umar Khattab ni, dia seperti mana budaya orang Melayu lah kan. Suami buat apa saja, isteri akan taat. Ini zaman dahululah. Dan manakala orang Ansar ni dia lebih kepada zaman hari ni. Isteri pun bekerja, suami pun bekerja. Jadi kadang-kadang isteri pun ada hak bersuara dan kadang-kadang suami pun mendengarnya. Jadi tidak ada istilah kamu tak boleh buat macam ni sebab itu suami kamu. Tak, masing-masing ada hak masing-masing. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau ibu-ibu pergi ke Mekah, kan kalau kita ziarah ke manasik haji tu, tempat laluan di antara Mina, Muzdalifah tu, kalau ibu-ibu perhatikan ataupun mungkin Mutawif pernah cerita, ada satu tempat tu dikenali sebagai Ain Zubaidah. Ada tempat dikenali sebagai Ain Zubaidah. Ain Zubaidah tu adalah mata air Zubaidah. Mata air Zubaidah tu dibina oleh seorang wanita, first lady, dinama sebagai Zubaidah. Dia ni adalah isteri kepada Khalifah Harun Ar-Rashid. Kita pernah dengar kan nama Khalifah Harun Ar-Rashid. Harun Ar-Rashid sebagai Khalifah, Amirul Mukminin. Jadi isteri dia nama Zubaidah. Isteri dia cadangkan kepada suaminya dan suaminya dengar. Apa cadangan dia? Dia kata, apa kata kalau kita ni bina satu tali air untuk membantu jemaah-jemaah haji melaksanakan ibadah haji di kota Mekah. Jadi Harun Ar-Rashid setuju dan dia pun bina mata air tu dan menjadi manfaat kepada kaum muslimin. Itu satu teladan kepada kita, menunjukkan kepada kita iaitu orang setiap dalam rumah tangga ni, isteri ada hak bersuara dan suami kena berikan hak pada isteri untuk bercakap. Boleh jadi pandangan isteri itu betul. Boleh jadi pandangan isteri itu adalah benar. Jadi Harun Ar-Rashid pun sebagai seorang pemerintah pun mendengar kata isterinya memberikan pandangan, maka begitulah dalam rumah tangga kita. Janganlah sampai tahap isteri cakap, kamu tak boleh cakap. Kamu tak boleh cakap, kamu itu isteri, saya ni suami. Kamu kena dengar cakap saya pula. Ataupun isteri kata, abang diam, abang dengar suara saya. Itu salah. Okey? Dia mesti ada saling hormat menghormati. Saya bercakap, suami dengar. Suami cakap, isteri dengar. Yang penting masing-masing punya pandangan adalah untuk memberi manfaat dan kebaikan di dalam kekeluargaan. Itu saja. Itu yang agama tunjukkan. Okey, tidak ada salah seorang tu dia yang menguasai, yang dia berhak 100%. Tak boleh. Okey. Baik. Okey, tak jadi derhaka kalau isteri bersuara. Okey, tak jadi derhaka. Okey, betul. Bonda Azrina, yang penting adalah mesti ada adab dalam komunikasi. Suami cakap jangan sampai menyakiti isteri, isteri pula cakap jangan sampai menyakiti suami.
Kalau kita faham konteks ni, mudah je. Sebab itu saya pernah cadangkan kepada Jabatan Agama, dalam kursus kahwin di Malaysia ni, cuba letakkan satu slot untuk slot komunikasi. Sebab banyak kes perceraian di tanah air kita ni adalah salah satunya iaitu dari sudut komunikasi. Kita ni tak pandai berkomunikasi di antara pasangan. Sebab apa? Walaupun kita bercinta ke, kita suka sama suka ke, kita kena tahu kita punya latar belakang tak pernah sama. Boleh jadi isterinya datang daripada latar belakang macam ni, suaminya macam ni, latar belakang pendidikannya macam ni, latar belakang keluarganya macam ni. Tak sama. Jadi kita mesti ada titik tengah di antara pertemuan kita dengan pasangan kita. Jadi benda yang paling penting sekali adalah komunikasi. Sebab itu Nabi SAW, dia sentiasa menghormati apa yang dikatakan oleh para isterinya. Dan Nabi tunjukkan kita satu adab. Walaupun Nabi SAW, dia ada kalanya terasa hati dengan perbuatan isterinya, tapi Nabi jaga kita satu perkara. Dan ini teladan pada para suami lah. Sepanjang saya baca hadis-hadis Nabi, walaupun Nabi marah, seperti mana yang direkodkan oleh Aisyah, Nabi sekali pun tak pernah bercakap untuk menzahirkan rasa kemarahan Nabi. Nabi tak pernah bercakap untuk zahirkan rasa kemarahan Nabi. Aisyah hanya kata apa? Kalau Nabi marah, seperti mana Aisyah dia pernah umpat orang lain. Ini wanita kan? Ibu-ibu kan? Dia cakap dengan suami dia, bang, saya dekat pejabat tadi bang, isteri kawan saya tu bla 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 bla. Selalunya kalau suami tak suka dia marah. Kadang suami pun join sekaki juga mengumpat kan. Bila Nabi tak suka, kata Aisyah, wajah Nabi berubah. Nabi cakap tak? Nabi tak cakap. Sebab apa? Sebab wanita ni sifatnya adalah memendam. Dia akan pendam perasaan. Jadi sebab itu Nabi tak pernah sebut satu perkataan yang menyakiti hati isteri dia. Kalau Nabi tak suka, Nabi hanya zahirkan melalui perwatakan ataupun raut wajah baginda Nabi SAW. Okey, baik. Baik, kemudian hadis ni baca lagi Baik, hadis kemudian kata Umar Khattab, "Thumma jama'tu 'alayya thiyabi fadakhaltu 'ala Hafsah." Lalu kata Umar Khattab, aku pun memakai baju dan aku pun pergi bertemu dengan Hafsah. Okey, siapa Hafsah ni? Umar ni pergi masuk rumah Hafsah. Hafsah ni adalah anak kepada Umar Khattab. Kalau kita pernah dengar selalu cerita sirah, iaitu Umar pernah membunuh anak perempuannya, itu adalah riwayat yang palsu, riwayat palsu. Sebab kalau Umar Khattab pernah membunuh anak perempuannya, maka siapa pula Hafsah binti Abi Bakr ni? Sebab Hafsah ni adalah anak perempuan kepada Umar Khattab. Okey? Dan direkodkan dalam riwayat-riwayat sejarah pun, sebelum Umar Khattab masuk Islam, Hafsah ni telah lahir dah. Okey, Hafsah ni telah lahir dan dia telah menjadi isteri baginda dan sekejap tisu. Apa? Okey, jadinya Hafsah ni lah yang menjadi isteri Nabi SAW. Hafsah ni dia adalah anak Umar dan Hafsah inilah yang menjadi isteri Nabi SAW. Jadi riwayat yang kata Umar membunuh anak perempuan adalah riwayat yang palsu. Okey. Okey, betul. Kalau suami tak bercakap, itu lebih kita risaulah kan. Sebab diamnya suami itu adalah kemuncak kepada kemarahan seorang lelaki. Ini disebutkan oleh Hamka lah. Dan saya sendiri pun akui, memang watak lelaki ni, selagi mana dia marah dan dia bercakap, ibu-ibu boleh tenang lagi lah. Okay? Sebab itu dia masih lagi nak bercakap. Tapi kalau dia marah dan dia diam, hati-hatilah. Sebab itu adalah kemuncak kemarahan bagi seorang lelaki. Okey. Baik, jadi Umar Khattab pergi jumpa anak dia, isteri Nabi SAW. Fakultu, maka aku kata, iaitu Umar berkata, "Ay Hafsah, wahai Hafsah, atughadibu ihdakunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yawm hatta al-lail?" Dia kata, adakah kamu telah memarahi, maksudnya salah seorang daripada isteri-isteri Nabi ni, adakah pernah marah Nabi sallallahu alaihi wasallam seharian daripada pagi sampai malam? Faqalat, kata Hafsah, "Na'am, ya, kami pernah buat perangai macam tu."
Ada perselisihan dengan Nabi. Ada sah isteri Nabi ni tak bercakap dengan Nabi daripada pagi sampai malam. Jadi, kalaulah kita untuk sebagai suami lah, kalau isteri kita ada buat perangai macam ni, dia nak beli handbag kan, sempena Chinese New Year ni, bang saya nak handbag, tak patutlah dia nak bergaduh dengan suami dia. Tapi kalau ada bab-bab yang berselisih, bab-bab yang berselisih ni, kalaulah dia berselisih itu adalah perkara-perkara yang betul dan kita ni tak setuju, dan isteri kita dia zahirkan rasa marah, dia tak tinggikan suara tapi dia tak nak tegur kita. Janganlah kita kata, kamu ni buat macam ni, kamu ni derhaka pada saya. Tak patut kamu buat macam ni pada saya. Tak boleh. Sebab apa? Sebab pernah juga berlaku di dalam keluarga Nabi, isteri-isteri Nabi pun tak bertegur sapa dengan Nabi. Sebab apa? Adanya perselisihan di antara dia dengan baginda Nabi SAW. Pernah berlaku. Kalau benda ni tak boleh, mesti Nabi tegur. Tapi tak ditegur oleh baginda Nabi SAW. Baik, kemudian. Fakultu khabat wa khasirat. Kata Umar Khattab, malanglah siapa yang buat seperti itu. Afata'manu an yaghdaballahu lighadab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatahlikin. La tastakthiri ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la turaji'ihi fi syai' wa la tahjuri was'alini ma badalaki wa la yaghurrannaki an kanat jaratuka hiya awda'at minki wa ahba ilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu Aisyah. Baik, kemudian kata Umar Khattab, malang dan rugilah dia. Adakah kamu tidak rasa takut yang Allah Ta'ala murka disebabkan kemarahan Rasulullah, lalu tentu kamu akan binasa. Ini Umar bagi ancaman pada isteri dia, pada anak dia kan. Kalau kamu buat macam tu, kamu tak takut ke dengan kemarahan Allah yang akan membinasakan kamu? Lalu Umar Khattab pun nasihatkan kepada anak dia, janganlah kamu asyik meminta-minta pada Nabi SAW. Jangan pula kamu membantah-bantah apa yang Nabi SAW nakkan. Dan janganlah juga kamu ni memulaukan baginda Nabi SAW. Kemudian Umar kata apa? Kalau kamu ada hajat ke, kamu ada permintaan ke, kamu minta sahaja pada aku. Kalau kamu perlukan. Janganlah kamu cemburu kepada madu kamu yang lebih menawan dan yang lebih disukai oleh Rasulullah. Siapa? Iaitu Aisyah. Maksudnya ni nasihat seorang ayah kepada anak dia. Kalau kamu nak apa-apa, minta pada aku. Kalau Nabi tak boleh tunaikan. Dan yang penting sekali, jangan cemburu kepada Aisyah. Sebab memang terkenal dalam kalangan sahabat Nabi, iaitu Nabi SAW lebih condong kepada Aisyah daripada yang lain-lain. Ini nak tunjukkan kepada kita fitrah. Okay? Dan nak tunjukkan juga kepada kita Nabi SAW dalam rumah tangga pun ada perselisihan seperti itu. Okey. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini antaralah. Kemudian okey, kita tengok antara pengajaran daripada hadis ni, kita tengok ada pengajaran daripada hadis ni. Antara yang disebutkan di dalam pengajaran ni iaitu suami isteri bergaduh dan bermasam muka ialah asam garam dalam rumah tangga. Menyedari hakikat ini bukanlah bermakna kita mesti biarkannya berlaku. Okey. Faham hadis ni? Walaupun hadis ni berlaku dalam rumah tangga Nabi dan berlaku dalam rumah tangga kita, tapi yang penting jangan sampai benda tu dibiarkan. Oh, tak apalah. Benda ni memang berlaku normal lah. Kita pun biarkan, jangan. Apalagi sengaja diwujudkan. Kita membiarkan dan kita sengaja diwujudkan. Tak. Nak ceritanya dia hanya dibenarkan kalau kita memang tak ada pilihan. Memang akan bertemu dengan perselisihan. Itu sahaja. Tapi kalau boleh elakkan. Kalau boleh selesaikan. Itu maksudnya. Sebaliknya dengan menyedari lumrah ini, iaitu ada perselisihan dalam rumah tangga ni, membolehkan kita bertindak sebaik-baiknya tak kala ia berlaku. Okey. Apabila terjadi kes seperti ini, janganlah kita ada anggapan teruknya lah rumah tangga aku, derhakanya lah isteri aku, atau dayusnya aku kalau aku biarkan isteri buat begini. Sebaliknya kita kena ingat Nabi SAW dan Ummul Mukminin pun pernah bermasam muka seharian. Okey, ini hadis yang pertama. Hadis berkaitan tentang keluarga Nabi SAW pun pernah bermasam muka. Okey.
Baik, hadis yang kedua. Kita tengok hadis yang kedua. Okey, hadis ni lebih pendek sedikit. Hadis Aisyah pernah meninggikan suara dengan Nabi SAW. Okey. Hadis saya tengok, minta maaf. Sekejap. Okey, minta maaf. Hadis isteri-isteri Nabi ni bergaduh. Aisyah dan Zainab bertekak. Aisyah dan Zainab bertekak. Ini nak cerita, di antara isteri-isteri Nabi ni, di antara madu-madu Nabi ni ada cemburu di antara mereka dan mereka pernah berselisih di hadapan Nabi. Ini adalah isteri. Okey. Manakala dari pihak suami pula, Nabi SAW pun pernah tersalah memanggil isteri dia. Okey, ini biasa kan, fitrah kan. Nabi ni ada sifat manusiawi. Tersalah, memanggil lah, tersalah, itulah macam-macam. Jadi suami buat salah, isteri pun pernah buat salah. Dua-dua ni tidak ada isu pun dalam rumah tangga. Dia adalah perkara yang normal. Baik. Tengok hadis ni. An Anas qal, daripada Anas bin Malik telah berkata, kanan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'u niswah. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah satu masa itu memiliki 9 orang isteri. Okey, maksudnya anda nak cerita Nabi SAW ni dalam satu tempoh tu Nabi pernah sampai 9 orang isteri lah. Maksudnya semua isteri Nabi masih lagi hidup. Satu tempoh tu ada 9 orang isteri. Ada dia punya giliran dia. Fakana idza qasama bainahunna la yantahi ila al-mar'ah al-ula illa fi tis'ah. Fakunna yajtami'na kulla laylatin fi baitil lati ya'tiha. Kata Anas bin Malik, setelah membahagikan giliran hari kepada mereka, baginda tidak kembali kepada isteri hari yang pertama kecuali selepas hari ke-9. Maksudnya apa? Ini giliran lah. Siapa yang pertama, siapa malam kedua, siapa malam ketiga, sampailah yang ke-9. Nabi akan patah balik apabila selesai dia punya giliran dia. Kemudian, kebiasaannya juga keseluruhan isteri Nabi ni akan berkumpul pada setiap malam di rumah isteri yang Nabi bermalam dengannya. Maksudnya, dalam masa yang sama juga, Nabi SAW pun akan kumpulkan isteri-isteri Nabi ni di dalam satu majlis. Maksudnya buat usrah keluarga lah. Ada pertemuan di antara madu-madu ni. Pertemuan, perbincangan, luahan hati ke hati. Dalam masa yang sama adalah untuk menyambungkan hubungan silaturahim. Kalaulah ada suami yang berpoligami, ini adalah salah satu daripada yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Pertama, hadis ini mengajar memang ada sifat kecemburuan. Wanita ni memang fitrah cemburu. Tak boleh kata kamu ni cemburu sangatlah, perangai kamu ni menyusahkan saya. Tak boleh. Isteri Nabi pun macam itu juga. Itu watak yang suami kena faham, watak isteri. Dan watak isteri pula kena faham watak suami. Suami ni sering kali lupa, kejap tersalah, kejap tersasul. Ni isteri ni kejap ni terpanggil isteri nama isteri lain, memang kecil hati lah, tak dafi kan. Tapi itulah watak suami, tersasul. Tersasul. Okey, ni berlaku dalam hadis ni. Itu dua perkara. Dan yang ketiganya iaitu adanya giliran. Dan yang keempat, Nabi ni akan kumpulkan isteri Nabi ni di dalam satu majlis. Semua orang akan datang di rumah siapa yang Nabi decide untuk pertemuan. Okey, kemudian fakana fi baiti Aisyah. Peristiwa ni dia berlaku dalam rumah Aisyah. Dekat mana rumah Aisyah? Kalau ibu-ibu kita pergi ke mana? Pergi ke Masjid Nabawi, di makam Nabi tu, di situlah tapak rumah Aisyah. Di situlah peristiwa tu berlaku. Baik. Dia bukan sekadar cabaran banyak isteri. Seorang isteri pun ada cabaran dia kan. Okey, seorang isteri pun ada cabaran dia. Baik, kemudian faja'at Zainab famadda yadahu ilaiha faqalat hazihi Zainab faqaffa Nabi sallallahu alaihi wasallam yadah. Tengok Lalu peristiwa ni berlaku di rumah Aisyah. Datanglah Zainab. Zainab dengan Aisyah ni dia tak ngam. Okay, Zainab dengan Aisyah ni dia tak ngam. Saya dah sebut dah dulu. Keluarga Nabi ni, isteri Nabi ni dia pecah pada dua kumpulan. Ni ada geng dia, ni ada geng dia. Dia ada geng Aisyah, dia ada geng Zainab. Sebab dua-dua ni muda lagi. Dua-dua ni muda lagi. Jadi dia agak tak ni lah. Tak ngam sikit. Jadinya
Zainab datang ke rumah Aisyah. Dia tak ngam tapi dia kena datang sebab majlis Nabi buat pertemuan madu-madu ni adalah di rumah Aisyah. Jadi dia datang. Kemudian Nabi SAW pun menghulurkan tangannya. Lalu Aisyah berkata, ini Zainab. Maksudnya apa? Nak tunjukkan kita ada dua perkara. Pertama, dalam hadis ni tak disebutkan. Iaitu Nabi pegang tangan Zainab. Tapi kita buat andaian. Andaian yang pertama iaitu Nabi nak tunjukkan kepada kita keharusan walaupun kita berada di rumah madu. Contohlah, di rumah si fulan, isteri pertama. Kemudian kita ni memanggil isteri kedua. Contohlah, nak tunjukkan dalam keharusan tu dibenarkan. Tetapi jangan menyakiti hati isteri pertama, tuan rumah lah. Jadi Nabi terbuat. Okay. Nabi terpegang tangan ke, wallahualam tak diketahui. Ataupun Nabi terlupa ke, Nabi tak perasan. Nabi ingat tangan Aisyah, tapi rupa-rupanya tangan Zainab. Lalu kata Aisyah, itu Zainab, bukan aku. Terus kata Anas bin Malik, Nabi terus lepaskan tangan Zainab. Lepaskan tangan Zainab. Kemudian kata Anas bin Malik, fataqawalata hatta istakhabata wa uqimat as-salah. Lalu mereka pun berkelahi. Berkelahilah antara Zainab dan juga Aisyah. Zainab marahlah. Ni suami saya kot. Suami saya nak pegang tangan saya, biarlah. Tapi Aisyah mungkin dia marah. Ni rumah saya kot. Kalau nak pegang rumah kamu, pegang rumah saya. Macam itulah. Jadi dia bergaduh lah. Bertelagah di antara suami isteri. Antara madu-madu ni bertelagah lah. Nabi tak perasan kan. Takkanlah Nabi nak jadi punca nak bergaduh tu. Tapi sudah tentulah menunjukkan kepada kita sifat manusiawi Nabi tu, Nabi tersalah, Nabi terlupa ataupun Nabi tak perasan. Jadi kata Anas, mereka ni bergaduh, berkelahi antara madu ni. Sehinggalah iqamah telah dikumandangkan. Iqamah tu pula adalah di Masjid Nabawi sebelah tu. Ada bunyi iqamah dah. Bergaduh tak? Bergaduh lagi. Dah sampai iqamah, bergaduh lagi. Famarra Abu Bakrin ala dhalika fasami'a aswatahuma. Lalu ketika itu kebetulan Abu Bakar As-Siddiq lalui sebelah rumah Nabi SAW. Dan dia tengah mendengar suara Zainab dan suara Aisyah pun bergaduh. Tengah dengar suara tu bergaduh. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq, faqala ukhruj ya Rasulullah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, bapa mentua Nabi ni, kau keluar je Rasulullah ila salah. Kau keluar je Rasulullah untuk dirikan salat. Kau nak jadi imam ni. Wahtu fi afwahihinna at-turab. Dan mulut-mulut isteri kau tu kau sumbat saja dengan tanah. Selesai. Wa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW pun dengar cakap suami bapa mentua dia, maka Nabi SAW pun keluar daripada rumah tersebut. Baik, nak tunjukkan apa kepada kita? Isteri Nabi bergaduh, Nabi marah tak? Nabi tak marah. Bahkan Nabi meraihkan itu adalah fitrah bagi seorang wanita. Okay? Ada sifat cemburu, Nabi tak marah. Yang kedua, menunjukkan kepada kita kat sini, ada satu lagi pengajaran, iaitu walaupun dah berkumandang azan, waktu solat dah, mereka masih lagi marah kan? Nabi tak stopkan terus. Nabi tak terus stopkan. Nabi biarkan, tak apa. Selesaikan dulu hak kamu ni. Ni hak. Jadi Nabi biarkan. Dan yang ketiganya, Nabi juga membiarkan ada campur tangan orang yang ketiga yang menasihati. Dan yang menasihati ini adalah bapa mentuanya sendiri. Nabi tak layan lah. Sebab ini memang ni geng-geng perempuan punya perangai. Tak apa, biarkan lah. Bukan Nabi tak nak selesaikan masalah. Tapi rasa-rasalah kalau kita sebagai isteri lah, ibu-ibu sebagai isteri. Kalau suami campur tangan, rasa-rasa siapa yang kena marah? Sudah tentu suami. Sebab abang lah puncanya jadi macam ni. Contohlah, benda dah panas. Tiba-tiba dijadikan punca kan. Jadi sebab itu Nabi SAW tak layan, Nabi tinggalkan. Selesai. Okay. Faqalat Aisyah, al-an yaqdin Nabi sallallahu alaihi wasallam salatuh fayaji'u Abu Bakrin fayaf'alu bi wa yaf'al. Falamma qada Nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu ataha Abu Bakrin faqala laha qawlan shadidan wa qala atasna'ina hadha. Lalu Aisyah pun berkata, nanti setelah Nabi selesai solat, tentu Abu Bakar akan datang dan memarahi aku. Mesti dia akan datang. Okay. Dia Aisyah disebut. Okay. Aisyah dikenal ayah dia Abu Bakar.
Lepas Nabi solat, lepas ayah dia Abu Bakar As-Siddiq solat, mesti ayah dia akan datang ke rumah, dia akan marah. Kenapa kamu ni buat perangai kerenah-kerenah macam ni di rumah Nabi ni? Mesti macam tu. Lalu kata Aisyah, benar. Selesai Nabi solat, Abu Bakar pun datang berjumpa dengan aku. Keras sekali Abu Bakar ni memarahi aku. Antaranya dia berkata, beginikah perbuatan kamu? Ini nak tunjukkan kepada kita asam garam dalam rumah tangga Nabi SAW. Tapi kalau ibu-ibu baca riwayat ini, Anas bin Malik bawa riwayat. Yang cerita ni siapa? Iaitu Aisyah sendiri. Kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat Syiah, mereka akan jadikan hadis-hadis ini untuk tunjukkan kepada kita sisi buruk Aisyah. Dia kata, Aisyah ni isteri yang tak kenal budi lah, isteri yang derhaka pada suami lah, isteri yang suka buat perangai lah. Berdasarkan apa? Ini hadis-hadis dari riwayat Al-Bukhari dalam Imam Muslim contoh. Tapi nak tunjukkan kepada kita, yang cerita ni siapa? Aisyah sendiri. Bukan Aisyah ni nak memburukkan suaminya, bukan untuk memburukkan dirinya, tetapi nak cerita ini sebagai teladan kepada kehidupan seorang Rasul dan juga isteri-isteri baginda Nabi SAW yang menjadi teladan kepada kita semua. Okay? Alright. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bila Abu Bakar As-Siddiq tadi datang, marah kepada isteri anaknya sendiri iaitu Aisyah, Nabi tak kisah kan? Itu nak beri pengajaran kepada kita, dibenarkan ada campur tangan daripada orang ketiga dalam keluarga kita. Khususnya daripada orang yang kita percayai dan khususnya daripada ibu bapa kita sendiri. Tapi ibu bapa pun kena tengok jugalah. Ada ibu bapa yang memang dia nak anak-anak dia bercerai-berai. Kita tak boleh nafikan. Ini perangai manusia kan. Kalau macam tu kita tak benarkan. Tapi kalau nasihat ayah ibu tu untuk mengendurkan ketegangan dalam rumah tangga, dia sangat dibenarkan. Nabi SAW tak kisah pun. Abu Bakar datang, Abu Bakar marah anak dia sendiri. Isteri Nabi kan. Abu Bakar Rasulullah tak marah. Sebab apa? Dibenarkan kepada pasangan ini untuk ada campur tangan orang yang ketiga. Okay? Dan dalam pengajaran hadis ini juga menunjukkan kepada kita dibenarkan menggunakan pendekatan keras di dalam mendidik. Okay? Boleh gunakan pendekatan keras dalam mendidik. Seperti mana Abu Bakar As-Siddiq marah kepada anaknya iaitu Aisyah. Boleh Cuma kita tengok pendekatan keras itu adalah pendekatan yang pilihan terakhir lah. Manakala pendekatan awal adalah pendekatan kelembutan seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi kita tengok dalam hadis-hadis ini dah dua hadis kita tengok, Nabi tak cakap apa pun. Isteri dia buat kerenah macam ni, Nabi tak cakap pun. Nabi biar je. Nabi biar. Sebab Nabi sangat menjaga perasaan hati isterinya. Dan Nabi tak nak menyakiti hati isteri itu dengan lidah dia sendiri. Okay? Ini pengajaran daripada hadis yang kedua. Okay, hadis yang kedua. Okey. Hadis yang ketiga. Okey, kita tengok hadis yang ketiga. Okey, hadis yang ketiga ni pula kejap saya tengok muka surat. Kalau ada buku ni kita hadis yang ketiga. Kejap. Hadis ketiga. Okey, hadis ketiga, hadis muka surat 126. Okay, hadis yang ketiga, hadis 126. Okey. Kita tak boleh nafikanlah. Dalam perasaan Nabi, dalam perasaan hati Nabi tu mestilah ada berkata-kata kan. Tapi yang kita boleh nampak, ini akhlak lah, akhlak Nabi. Okey, akhlak Nabi. Dia sabar, dia banyak bersabar dengan kerenah. Dan kita tak boleh nafikan setiap suami yang berkahwin seorang ataupun lebih, dia memang kena bersedialah untuk menghadapi iaitu isterinya sendiri kan. Isteri dia perangai macam ni. Kalau ada 2-3 isteri, ada perselisihan, itu adalah perkara yang kita jangkakan, dah jangka. Bila kita dah jangka dan kita dah ready, maka kita akan lebih rasional untuk menghadapi kemungkinan dalam rumah tangga. Yang kita selalunya jadi marah-marah, yang menjadikan kita ni tak sabar apabila kita ingat perkahwinan itu adalah idealistik. Perkahwinan mesti romantik,
yang selalu dipaparkan melalui cerita-cerita Korea lah, cerita-cerita Melayu lah. Kalau suami macam ni, isteri mesti macam ni. Bila dia hanya idealistik saja, yang itulah yang selalu merosakkan. Papa nak pergi kerja, salam. Tak semestinya macam tu. Bila tak buat, kamu ni macam ni, dia tak faham. Sedangkan dalam rumah tangga dia tak macam tu. Dalam rumah tangga tak macam tu. Bila kita bersedia dalam perkahwinan, insya-Allah lah, suami memahami isteri, isteri akan memahami suaminya. Sebab itu hadis-hadis ni diceritakan tentang Nabi ni, tujuannya adalah sebagai panduan kepada orang-orang mukmin. Okey, hadis yang ketiga pula. Kita tengok Baik, hadis yang ketiga. Hadis tentang Nabi SAW berkongsi impian dengan isteri dia. Okay. Setiap suami ataupun setiap isteri, bila kita berkahwin, kita kena ada bercerita ataupun berkongsi tentang impian kita, perjuangan kita, impian kita. Benda ni sangat penting dan Nabi buat. Okay, tengok itu. Pertama, kata Anil Aswad qal, daripada Al Aswad dia berkata, qala li Ibnu Zubair kanat Aisyah tusiru ilaika kathira. Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni dia adalah anak kepada Zubair bin Al-Awwam. Siapa dia ni? Dia ni adalah cucu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah anak saudara kepada Aisyah. Ini Abdullah bin Zubair dan dia adalah pemerintah di kota Mekah. Ni Abdullah bin Zubair. Dia kata apa? Abdullah bin Zubair pernah bertanya kepada aku, Aisyah banyak menceritakan rahsia kepada kamu. Fama haddathaka fil Ka'bah. Adakah apa-apa yang pernah beliau ceritakan kepada kamu tentang Ka'bah? Qultu, aku berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, laula qaumuki hadithun ahduhum qala Ibnu Zubair bi kufrin lanaqattu Al-Ka'bah. Okay. Aku menjawab, Aisyah pernah berkata bahawa Nabi SAW pernah bersabda, wahai Aisyah, kalau kerana kaum awak masih baharu, menurut Abdullah bin Zubair, iaitu waktu kafir, pasti saya akan bina semula Ka'bah. Saya akan buat dua pintu, satu pintu masuk dan satu lagi pintu keluar. Faja'altu laha babain, babu yadkhulun nas wa babun yakhrujun. Fafa'alahu Ibnu Zubair. Dan pada kemudian harinya Abdullah bin Zubair pun melaksanakannya. Okey, tengok hadis ni riwayat Al-Bukhari. Ceritanya apa? Iaitu Aisyah pernah ceritakan Nabi SAW pernah bagi tahu secara rahsia kepada salah seorang ni. Dia kata apa? Nabi pernah bagi tahu aku, iaitu cita-cita Nabi ni, Nabi nak runtuhkan Kaabah di zaman Quraisy dan Nabi nak membina Kaabah yang ada dua pintu. Itu adalah isyarat Kaabah seperti mana Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail. Ini cita-cita Nabi. Tapi terlaksana tak? Nabi tak buat. Nabi hanya cerita impian Nabi. Nabi hanya cerita tentang angan-angan Nabi kepada isteri dia. Lalu Abdullah bin Zubair bila tahu cerita tu, bila Abdullah bin Zubair menjadi pemerintah di Mekah, Abdullah bin Zubair melaksanakan apa yang diimpikan oleh baginda Nabi SAW. Okey, apa pengajarannya dalam hadis ni? Okey, pengajarannya dalam hadis ini nak tunjukkan kepada kita, suami dan juga isteri perlu berkongsi impian. Sebab apa? Kalau kita tak tahu impian isteri kita ataupun suami kita, dia akan jadi perselisihan, akan jadi pergaduhan. Macam mana perselisihan? Contoh, ada suami ni ataupun ada isteri ni, dia ada impian. Saya nanti masa dia bujang dulu, impian dia masa dia bujang, saya bekerja nanti, saya nak kumpulkan duit saya nak mak saya dihantar pergi Mekah dengan duit tabungan saya sendiri. Kan ada anak-anak bercita-cita macam tu. Impian macam tu, si isteri ataupun si suami kena cerita pada pasangan dia. Si isteri atau suami kena cerita pada pasangan dia. Sebab apa? Dia boleh berlaku pergaduhan di kemudian hari. Kenapa? Awak tahu tak, kita susah. Abang bukan kerja bagus pun, gaji abang bukan besar pun, adik-beradik awak ramai, kenapa awak juga yang kena hantar mak pergi haji, pergi umrah, banyak belanja tu. Jadinya kita ada tanggungjawab sebagai seorang anak, kita juga ada tanggungjawab sebagai suami ataupun isteri, dan kita semua ada impian kita. Cerita pada pasangan kita, awak setuju tak?
Kalau saya ada cita-cita nak hantar mak saya, ayah saya pergi haji. Dia orang susah, tak pernah pergi. Saya dah niat daripada saya bujang dulu macam ni. Suami setuju, raikan, masa itulah kita akan sama-sama usaha buat. Inilah yang Nabi nak tunjuk dalam hadis ini. Okay? Kita ada impian, ada perjuangan kita, ceritakan kepada pasangan kita. Supaya pasangan kita tahu impian kita dan kita sama-sama berusaha untuk mencapainya. Suami pun kata, abang ni ada impian lah, kalau boleh lah. Nanti lepas kita pencen, abang nak balik kampung. Cerita pada isteri kita. Supaya apa? Isteri tak rasa, asal nak balik kampung abang, kenapa tak balik kampung saya? Kenapa nak cerita? Kongsi impian tu sama-sama. Dan ini dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Ibu-ibu faham maksud saya. Sebab apa? Kalau kita tak berkongsi impian ni, dia memang mudah untuk berlaku perselisihan, memang mudah untuk berlaku pergaduhan. Bahkan, hadis ini menunjukkan kepada kita, Nabi ni, dia dengan isteri dia dah kira macam berkongsi perasaan dah. Susah sama-sama, senang pun sama-sama. Okay? Dia tak ada apa lagi rahsia antara dia dengan isteri dia. Apa yang Nabi nak, Nabi cerita pada isteri dia. Isteri dia dengar dan cubalah nak realisasikan apa impian suaminya. Bila isterinya ada kehendak, dia akan luahkan pada suaminya, iaitu Rasulullah. Dan Nabi SAW pun akan cuba tunaikan permintaan isteri-isteri baginda Nabi SAW. Kalaulah benda ni berlaku dalam rumah tangga, percayalah dia adalah sesuatu yang sangat manis dan sesuatu yang akan memberikan kita kata berkat di dalam kehidupan. Sebab apa? Adanya hubungan, adanya musyawarah perbincangan di antara suami dan juga isteri. Nanti kalau ada anak-anak dah besar pun kena macam itu juga. Kadang-kadang kita rasa macam benda ni rasa macam satu keaiban. Seorang suami kata apa? Kita ni nak bercuti contohlah. Nak bercuti ke mana ya? Tanya pada isteri, tanya pada anak-anak. Anak-anak pun kata, ya kita bukan satu benda yang merendahkan martabat kita sebagai ayah ataupun suami untuk kita buat macam tak. Bahkan kita memberi peluang kepada masing-masing melontarkan idea masing-masing dan melontarkan hak masing-masing. Jadi masing-masing ada hak. Tanya anak kamu nak apa? Anak pun kata, ya boleh tak saya nak macam ni. Ayah cuba faham, ayah cuba raikan. Ayah itu akan lebih dihormati oleh anak-anak. Kita semua pernah lalui zaman jadi anak-anak dan kita pun pernah melalui zaman dah jadi ibu dan ayah. Dan kita akan faham sungguh. Bila seorang ayah, seorang ibu ni memberi hak pada anak-anak, anak-anak boleh cakap apa yang dia mahukan dan kita pula bagi panduan. Kalau tu salah lah. Kalau itu betul-betul lah. Percayalah, kita akan jadi ibu ayah yang dihormati. Kita akan jadi suami isteri yang lebih dihormati oleh pasangan kita. Okey? Baik, kena adalah berkongsi impian, berkongsi harapan bersama dengan pasangan kita. Okey, baik. Sebelum kita berakhir, saya nak tanya pada ibu-ibu, mungkin ada soalan. 1-2 lah soalan yang kita boleh buka sebelum kita berakhir. Ibu-ibu boleh tanyalah, tapi jangan banyak sangat. Saya nak pergi kejar solat subuh ni. Okey, baik. Silakan ibu-ibu kalau ada soalan. Pukul apa sana Ustaz? Sini baru pukul 4 pagi. Tu anak-anak dah bangun. Masya Allah. Dia mata dia memang timing Malaysia. Dia tak boleh adjust lah tu. Memang. Okey. Ya sungguh Ustaz lah mau keliru motor kan nak tidur tak ada apa. Macam mana? Tak faham. Dan maksudnya Macam dia sungguh anak tu dia akan bangun sebab dia tahu waktu Malaysia. Tak mau betul jadi lah. tukar balik nak tidur tukar pula. Tukar waktu maksudnya. Bukan waktu lah. Jet lag lah. Alhamdulillah dia dah happy je semua. Alhamdulillah lah. Okey, kalau tak ada soalan kita nak tutup. Siapa nak tanya silakan. Ustaz pun dah semua. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ustaz cerita pasal lumrah kan, isteri mesti cemburu dengan madu dengan apa. Itu sampai mereka meninggal, mereka tidak berbaik Ustaz? Okey, dia bukan tak berbaik. Masing-masing dia sayang menyayangi antara masing-masing lah. Cumanya cemburu tu dari sudut perasaan sahaja. Sebab ni berdasarkan kepada hadis, lepas Nabi SAW wafat, isteri-isteri Nabi ni masih lagi berkumpul, masih lagi ada usrah bersama dengan mereka. Kalau dia bermusuh tu maksudnya saya tak datang dah rumah awak lepas Nabi wafat. Ini memang betul-betul tak suka. Itu tak berlaku. Yang berlaku mereka hanya berselisih sebab perasaan lah. Nak cerita ni lah perasaan wanita kan.
Dia rasa cemburu, dia rasa ni lebih daripada saya. Sentiasa ada. Jadi Nabi tak marah dan Nabi tak hiraukan benda tu sebab benda tu memang adalah fitrah dan lumrah. Dan kalau benda tu boleh berlaku sampai pergaduhan, perselisihan, bermasa muka, mesti Nabi larang. Tapi mereka ni hanya bertelaga dari sudut perasaan saja. Tapi adakah mereka sayang madu mereka? Ya, mereka sayang. Hormati dan diberikan hak masing-masing. Okey? Itu sahajalah yang berlaku. Taklah bergaduh sampai perang besar, sampai tak datang berziarah, tak berlaku. Ustaz, antara ramai-ramai tu siapa ke yang paling tua sekali Ustaz? Yang paling tua adalah Saudah. Yang paling tua Saudah ni saya sebut dia masa Nabi kahwin, perkahwinan Nabi dengan Saudah ni iaitu kurang sebulan daripada kewafatan Khadijah. Khadijah baru wafat. Terus Nabi berkahwin. Yang inilah satu dalil juga bila seorang suami ni berkahwin dengan isteri yang baru, walaupun baru sebulan selepas kematian, bukan bererti suami tu tak sayang isteri dia, bukan bererti tu. Kita kena fahamlah satu konteks. Seorang suami kita tak tahu perasaannya macam mana sebab fitrah lelaki dengan perempuan tak sama. Saya pernah dengar dan saya pernah tengoklah seorang lelaki kematian isteri dia sunyi, dia sangat-sangat sunyi. Berbeza seorang wanita bila dia kewafatan suami dia boleh tabah, boleh teruskan kehidupan walaupun tak berkahwin sampai ke akhir hayat dia. Tapi lelaki dia jarang macam itulah. Sebab saya tak boleh nak cakap ini fitrah kan. Tapi tak boleh kata ni tak sayang suami, tak sayang isteri lah. Tak boleh. Sebab fitrah lain fitrahnya lain. Jadi Nabi berkahwin dengan Saudah macam tu. Dan perkahwinan Nabi dengan Saudah, waktu tu Saudah memang dah tua dan Saudah ni dia bukan isteri yang kita kata menawan lah. Dia bertumbuh rendang kan. Badannya gempal sedikit dan sebagainya lah. Nak tunjukkan Nabi berkahwin bukan asbab kerana kecantikan ataupun syahwat. Tapi perkahwinan itu adalah untuk memudahkan urusan Nabi, mengurus rumah tangga dan untuk mentadbir kota Madinah. Bayangkan sebelum Nabi hijrah tu, Nabi kahwin dengan Saudah. Jadi waktu tu waktu yang transisi Mekah ke Madinah, waktu yang sangat sukar. Kalaulah tak ada orang jaga rumah tangga Nabi, macam mana Nabi nak berdakwah, nak pergi kerja dan menguruskan macam-macam urusan. Maka sebab itu Nabi sangat memerlukan adanya isteri yang menguruskan rumah tangga Nabi dan Nabi boleh dengan tenang berkhidmat untuk umat dia di luar daripada rumah tangga dia. Itu yang dimaksudkan dalam hadis lah kenapa benda ni boleh berlaku. Okay? Jadi kita nak cerita kalau lelaki nak berkahwin dua keharusan. Tapi kita pun kena berpada-pada jugalah. Berkahwin jangan sekadar. Memang harus syahwat kita nak meraihkan syahwat dari sudut yang halal boleh. Tapi kena tengok jugalah. Ni benda ni dia lebih kepada dia bukan dari sudut hukum dah. Dia dari sudut emosi dah. Kalau kita hormat pasangan kita hormat kita, dia mesti mudah guna jalan yang betul. Kena kahwin 2, kahwin 3, guna jalan yang betul. Jangan gunakan jalan yang salah. Itu yang orang marah. Kalau gunakan jalan yang betul, mesti Allah Ta'ala mudahkan, mesti tak ada perselisihan lah. Yang ni kahwin nyorok-nyorok, lari ke kesihatan Thailand ni benda yang fasik lah, perbuatan yang tak betul lah. Okay? Tak benarlah perbuatan tersebut. Saudah dengan Siti Khadijah tu umurnya lebih kurang dia kot. Ya, lebih kurang lah. Kalau dalam riwayat ni sebut detail sikit saya tengok sekejap Ada tak sebut usia. Saya cek ada tak sebut usia. Kalau okey, dia tak sebutlah riwayat secara detail berapa usia dia. Nanti saya cek. Tengok berapa beza usia dia. Tapi dalam riwayat-riwayat hadis yang umum je memang menunjukkan memang isteri Khadijah ni tua lah. Seperti mana Aisyah kata apa? Khadijah tu isteri yang tinggal gusi je. Maksudnya gigi dah tak ada dah. Nak tunjukkan tua dia tu. Manakala Saudah pula nak tunjukkan tua dia tu, dia ni giliran dia tak ambil pun. Diserahkan kepada Aisyah. Aisyah satu pusingan tu dapat 2 giliran. Giliran dia dengan giliran Saudah. Ni sebut riwayat tu je. Tapi nak cerita tentang umur secara detail, dia kena tengok detail lah. Perbandingan. Ada pada pembukaan profil ringkas 11 Ummul Mukminin tu, dinyatakan Rasulullah berkahwin dengan Saudah sebab nak membantu menjaga anak-anak yang masih kecil masa selepas kematian Sayyidatina Khadijah. Okey, betul. Sebab memang perkahwinan tu untuk menjaga anak-anak kecil. Lebih-lebih lagi anak Saudah masa tu kecil lagi dan anak-anak Nabi SAW tak adalah kecil. Masing-masing dah kira
meningkat ke usia dewasa. Cuma nak memudahkan pengurusan rumah tangga. Nabi memang perlukan ada orang jaga rumah Nabi, dan dalam masa sama Nabi pun nak membantu Saudah yang janda waktu itu untuk menjaga anak-anak dia. Sebab Saudah tak bekerja kan. Jadi Nabi berkahwin dengan Saudah tu adalah untuk memberi nafkah jugalah kepada keluarga Saudah. Jadi bahagianya Nabi ni dia buat itu atas dasar untuk membantu, memberi perlindungan kan, menjaga hak-hak orang-orang lain. Bukan sekadar hanya syahwat semata-mata. Ustaz, sikit perkongsian pasal isu cemburu ni kan, bila berjalan dengan sirah Rasulullah dengan para isteri ni, berbeza dengan masyarakat sekarang yang rasanya main dia tak balik pada Al-Quran dan Sunnah lah. Sebab tu bila tak ada ilmu tentang cemburu tu memang boleh jadi punca lah pada keretakan rumah tangga. Wallahualam. Baik, cemburu ni betul. Cemburu ni sebenarnya perkara yang dibenarkan. Kita akan cemburu kepada sesuatu yang kita miliki, dan kita akan cemburu kepada sesuatu yang kita kuasai. Kita sayang dia, kita miliki dia, memang kita akan cemburu. Dan cemburu tu dibenarkan. Sebab itu adalah hak kita kan. Kalau tak ada cemburu tu, itu yang bermasalah. Suami kita boleh bertepuk tampar dengan wanita lain, tak apalah, saya tak kisah bos, saya sporting. Isteri kita boleh keluar dengan lelaki lain, tak apalah, saya sporting. Benda ni batil, tak boleh. Cemburu yang macam tu dibenarkan, tetapi jangan sampai membuta tuli, sampai mengongkong, sampai menzalimi. Yang itu tak dibenarkan. Sebab Islam ni agama yang meraihkan fitrah. Okay, agama yang sangat meraihkan fitrah. Okay, isteri cemburu pada suami dibenarkan. Suami cemburu pada isteri dibenarkan. Tapi urus cemburu tu dengan cara yang betul. Sebab itu datanglah hadis-hadis yang kita baca ni untuk tunjukkan kepada kita macam ni Nabi handle masalah. Cuba bayangkan kalau saya ada seorang isteri. Seorang isteri banyaklah watak dia, kerenah dia. Kita faham kan? Kita pun rasa kadang-kadang penatnya lah. Macam ni, baru bawa seorang isteri, 3 orang anak, kita rasa dah meriah dah pengurusan. Bayangkan Nabi SAW, dia menguruskan 9 orang isteri. Dia ada 6 orang anak. Kemudian tak masuk lagi anak-anak tiri dia. Tak masuk lagi anak-anak angkat dia. Kita boleh bayang macam mana rumah tangga Nabi. Dan macam mana Nabi sabar menghadapinya. Balik rumah tangga macam tu ramai. Keluar daripada rumah, nak uruskan negara pula. Subhanallah. Tapi dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, kata apa? Nabi tetap orang yang paling banyak tersenyum. Dalam rumah tangga, isteri ramai, anak ramai ni. Luar rumah tangga kena urus negara, urus agama. Pun Nabi banyak tersenyum. Kita baru kerja jadi pegawai besar sikit, ada jawatan sikit, balik rumah baru isteri seorang dah stres. Dah depres kan. Itu pengajaran lah yang kita nak dapat. Jadinya cemburu tak ada masalah, tapi diurus dengan cara yang betul. Wallahu a'lam. Baik, kalau tak ada soalan lagi kita tutup lah. Baik. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Semoga kita dapat mengambil ibrah lah daripada hadis-hadis yang Ustaz bacakan hari ini. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita dalam jadikan perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai petunjuk dan ikutan dalam kehidupan kita, kerana baginda adalah insan yang selayak yang kita contohi dan teladani. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini. Izinkan saya buat sedikit eban Ustaz. Pada pukul 2 petang bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Helen Sukma Indah hari ini dengan Makhrijul Huruf. Pada pukul 5.15 petang kuliah asar bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ildigin Aminin bin Muhammad Saleh. Pada pukul 8 malam kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dengan pengajian tahsin Al-Quran. Dan 9.15 malam kuliah isyak bersama Al-Fadil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan begitu rupanya kisah Nabi Adam. Dengan ini saya mewakili Gubernur Iman, mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu datang daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon Ustaz doakan kami di sini dan membacakan tasbih kifarah dan suratul as. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bye Ustaz. No, siap ni. Nak tolong Ustaz, nak tolong. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Masya Allah. Comel ni Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Anak sulung Ustaz kau tu. Comel Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa tanah suci Mekah Assalamualaikum Ustaz. dah. Terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama. Kena minta orang Naura yang comel mana? Saya Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz pergi masjid bawa semua tu ke? Nak pergi subuh tu? Bawa ada budak tak? Bawa lah. Lut dengan Noh semua bawa lah. Nora? Tu tadi ada Nora tadi. Ustaz panggil. Yalah pergi solat. Solat subuh. Awal dia orang bangun. Kak Moda punya apa tablet Dekat, Ustaz. rekod Dekat. intan.